Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity, dan Dr. Lim Kim Tiao, pakar perunding endocrine dan diabetes. Selamat pagi, sejahtera Dr. Nurul Yakin. Selamat pagi, Alhamdulillah. Jadi sihat ya Dr. Lim hari ini? Sihat-sihat ya. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai TB dan kencing manis ya. Apa kaitan antara kedua-dua penyakit ini dan kenapa kita nak berbincang tentang penyakit ini hari ini ya. Okey, jadi statistik menunjukkan ya bahawa di kalangan pesakit TB ya, 15% adalah pesakit kencing manis ya. Dan juga statistik yang terbaru pula menunjukkan ya sebanyak 29% pesakit kencing manis mendapat TB ya. Daripada jumlah tersebut 20% adalah pesakit yang telah pun sedia ada mendapat diabetes dan 8% adalah pesakit yang baru didiagnose mendapat kencing manis ya. Jadi kita melihat ya kejadian ataupun prevalence ataupun kadar TB di negara kita adalah antara kadar yang agak tinggi di Asia dan di dunia ya. Daripada 100,000 penduduk ya, 82 orang adalah pesakit TB ya. Jadi menunjukkan betapa tingginya kes TB di Malaysia, dan juga kes TB adalah satu kes yang agak kompleks, memerlukan rawatan yang panjang sehingga 6 bulan ya. Dan ditambah dengan adanya penyakit TB di kalangan pesakit kencing manis, ataupun ditambah dengan adanya penyakit kencing manis di kalangan pesakit TB, ini melambatkan lagi kadar kesembuhan ya. Okay, jadi mungkin saya akan serahkan juga kepada Dr. Lim Kim Tiao untuk berbincang dari segi National Health Mobility Survey. Apa update terbaru tentang kencing manis dan TB daripada survey tersebut? Silakan Dr. Lim. Terima kasih Dr. Yakin. Okey, saya akan bincang sedikit tentang NHMS 2019. NHMS ialah short kata, pendek kata untuk National Health Mobility Survey. Itu ada salah satu kajian tentang kesihatan penduduk Malaysia. Okey, so start related dengan saya dengan kencing manis. Itu statistik ini sangat menakutkan dan juga sangat dahsyat, membimbangkan. Sudah tak ada istilah untuk describe ini keadaan kencing manis. Membimbangkan, merisaukan, menakutkan. Ada apa lagi Dr. Yakin? Membahayakan, bukan bahaya, membahayakan. Okey. Ya, dan menjadikan keadaan lebih kompleks dan rumit ya. Merumitkan juga kesihatan penduduk Malaysia. 1 dalam 2 penduduk Malaysia adalah obes atau lebih berat. Okay. 1 dalam 5 penduduk ada penduduk Malaysia adalah kencing manis, dan among kencing manis, antara kencing manis ini 50% tak tahu sendiri ada kencing manis, dan dalam lingkungan usia 18 hingga 29, 1 dalam 20 okey manusia, number dia adalah kencing manis. Itu sangat risau. Satu kelas ada umur 18 hingga 30. Itu satu ialah usia untuk belajar dan bekerja. Pemuda-pemuda, satu kelas ada 50 orang misalnya, ada 2 orang ada kencing manis dan 2 orang itu tak tahu sendiri ada kencing manis. Itu dahsyat tak? Okey. Dan usia dia daripada 30 naik kepada 40, 50, 60, 70. Setiap prisma dia itu berganda. Misalnya dari 40-an hingga 50-an adalah 1 dalam 10 dan 1 dalam 6, dan hingga 60 to 70, 5 orang ada 2 ada kencing manis, 40%. So Malaysia ialah
country yang penuh dengan kencing manis, penuh dengan kolesterol high, penuh dengan darah tinggi dan penuh dengan obesity. Okey, itu tak hairan. Okey, oleh itu selain daripada berbincang berkaitan dengan penyakit TB, saya nak menyarankan warga Malaysia perlu berhati-hati dengan obesity, boleh berhati-hati dengan kencing manis, perlu berhati-hati dengan tiga tinggi itu. Kolesterol tinggi, darah tinggi dan juga gula tinggi. Sangat easy ya, sangat mudah saja. Kolesterol tinggi, kurangkan makanan berminyak, bergoreng semua tu. Tekanan darah tinggi, kurangkan yang benda-benda makanan yang masin, dan gula, kurangkan bergula, berkarbohidrat tinggi yang manis-manis. Okey, itu ya. Jadi maksudnya ramai betul rakyat Malaysia ada Actually penyakit kencing manis banyak. Okay. Jadi kalau kita lihat dari segi TB pula ya, memang apabila pesakit TB datang berjumpa saya ya, pesakit akan mengalami masalah susah nafas ya, batuk berterusan ya, dan kadang-kadang mereka tidak begitu respon dengan ubat TB. Bermaksud sepatutnya setelah 2 bulan rawatan intensif, pesakit sepatutnya akan menunjukkan perubahan yang baik dari segi X-ray, daripada segi simptom ya. Tetapi kadang-kadang di kalangan pesakit kencing manis ya, mereka tidak menunjukkan perubahan seperti itu ya. Walaupun dah 2 bulan makan ubat ya, mereka masih lagi batuk ya. Kadang-kadang kahak mereka masih lagi ada positif kuman TB ya. Jadi perkara ini memang kerap berlaku di kalangan pesakit kencing manis ya. Jadi ini menyebabkan kita terpaksa memanjangkan lagi tempoh rawatan TB mereka. Jadi kalau orang yang sihat ya, orang yang tidak ada kencing manis, rawatan TB mereka adalah 6 bulan ya, 2 bulan fasa intensif dan 4 bulan fasa sambungan. Okey. Tetapi di kalangan pesakit kencing manis, kadang-kadang kita perlu memanjangkan fasa intensif tersebut daripada 2 bulan kepada 4 bulan ya. Ataupun kadang-kadang kita terpaksa memanjangkan fasa sambungan ya, daripada 4 bulan menjadi 6 bulan kepada 8 bulan ya, sehingga kadang-kadang tempoh rawatan boleh mencecah sehingga setahun. Jadi tempoh masa yang kebiasaannya agak lama diperlukan untuk pesakit kencing manis ya. Jadi kebiasaannya juga untuk pesakit yang kita diagnose TB ya, kita akan segera mencari kemungkinan kencing manis itu ada ataupun tidak ya. Jadi sebab itu untuk setiap pesakit TB yang datang kepada kita, kita akan segera hantar test sama ada HbA1c ya, sama ada untuk mengetahui mereka ini ada kencing manis ataupun tidak. Juga kita akan check sama ada mereka ada HIV ataupun tidak ya. Kerana 2 faktor ini, iaitu faktor kencing manis dan faktor adanya HIV, akan menyebabkan imunisasi ataupun imun sistem seseorang rendah, jadi memudahkan mereka mudah mendapat TB ya. Dan sekiranya mereka ada juga penyakit kencing manis dan HIV, kebanyakan mereka suka untuk sembuh seperti biasa. Kemungkinan mereka memerlukan rawatan ubat yang lebih panjang ya. Mungkin Dr. Lim boleh share dari segi kencing manis. Kenapa pesakit kencing manis ni mereka mungkin agak lambat dari segi pemulihan daripada penyakit TB itu sendiri? Okey, terima kasih. Kencing manis itu ialah satu, saya boleh menggunakan analogi macam dia adalah satu pegawai yang jahat, yang susah nak dalam untuk merawat sesuatu penyakit atau mendapat penyakit. Kencing manis adalah satu faktor yang sangat penting atau faktor yang sangat buruk untuk doktor atau pesakit untuk memulihkan. Dia menjadi satu pegawai yang sangat jahat untuk memastikan penyakit itu susah untuk dirawat, untuk susah untuk didiagnose, untuk susah untuk disingkirkan daripada badan. Contohnya, kenapa macam tu? Kerana kencing manis adalah satu keadaan jika gula kamu yang tinggi rendah, dia boleh memburukkan atau merendahkan immunity seseorang. Dan immunity ini adalah satu faktor untuk
bakteria atau virus untuk mengancam kesihatan penyakit TB ni. Contohnya satu, selalu COVID-19, okay? COVID-19, dengue, dan juga TB, MERS-CoV, H1N1, influenza A. Jika kamu ada kencing manis, tak kira kamu ada rawat atau tak ada rawat lebih baik, tak ada rawat lebih teruk, dia akan mengancam dengan cepat dan juga dengan dahsyat. Okey, dia bukan sahaja boleh mengancam, dia mengancam dengan dahsyat dan kurang untuk diagnose. TB senang dapat smear negatif TB. Smear negatif TB maksudnya dia susah untuk sputum negatif kerana immune system dia macam HIV lah. Okey, so dari risiko dia, risiko tinggi untuk TB, untuk risiko dapat untuk rawat TB, dia susah untuk sukses berjaya. Dia untuk kegagalan untuk merawat TB itu sangat tinggi dalam kencing manis, pesakit-pesakit kencing manis, dan juga tempo panjang adalah lebih panjang. Dan jangan lupa tentang keburukan atau komplikasi anti-TB ni ya. Anti-TB ada 4 hingga 5 jenis ubat. 4-5 jenis ubat dia ada kesan sampingan. Oleh itu setiap 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu akan pergi jumpa doktor cek darah. Okey? Dan pada masa tu dia senang dapat kesan sampingan. Jika bandingkan kencing manis dengan tak kencing manis. Okey, misalnya masalah sampingan buah hati, hepatitis dan juga thrombocytopenia. Ingat tak Dr. Yakin, ada satu pasien kami rawat kencing manis dan juga TB drug induced thrombocytopenia. Okey, so dan juga dia senang untuk dapat balik. Okey, kerana kencing manis. Dan jika ada komplikasi tentang TB komplikasi dia mungkin bukan sahaja paru-paru, ada tempat lain macam TB meningitis, TB dalam otak, TB dalam lymph nodes, TB dalam tulang, semua tu banyak dalam golongan kencing manis dan susah untuk rawat. Okay, multi disseminated TB happen in more diabetic patients. So itu jika kamu ada kencing manis, itu plus satu factor for doctor to treat. So itu sedikit tentang TB dan kencing manis. Ya. Ya, jadi memang betul ya Dr. Saya pun masih ingat ya ketika kita merawat pesakit tersebut, umurnya baru dalam 40-an ya, awal 40-an ya, seorang lelaki datang dengan smear positif TB ya, dan dia pun ada kencing manis, dia pun ada kolesterol ya, dan kebetulan setelah mendapat rawatan TB selama seminggu, tiba-tiba kita melihat fungsi hatinya mencanak naik, yang meningkat berkali-kali ganda ya. Jadi kebiasaannya kalau kita setelah kita merawat pesakit TB ya, kita akan monitor atau kita akan perhatikan fungsi hatinya, terutamanya dalam tempoh seminggu hingga ke 2 minggu, dan kita akan cek fungsi hatinya ya. Dan kebiasaannya kalau normal kita akan follow up 2 minggu setelah itu dengan lebih kurang sebulan ya, untuk kita melihat x-ray, selepas itu melihat ada perubahan yang elok ataupun tidak ya. Jadi dalam kes yang kita share tadi ya, pesakit tadi smear positif bermaksud kahaknya ada kuman TB ya, dan kemudian beliau mengalami masalah fungsi hati yang tidak normal. Tiba-tiba fungsi hatinya daripada normal menjadi tidak normal ya. Jadi kita terpaksa monitor keadaannya dengan begitu detail ya. Kita terpaksa sehingga kita terpaksa memberhentikan beberapa jenis ubat TB ya, dan kemudian kita lihat plateletnya pula rendah ya, dia punya salah satu ejen pembekuh darahnya juga rendah ya. Jadi komplikasi ubat TB ini kita perlu memberi perhatian dari segi fungsi hati dan juga dari segi platelet ya. Contohnya ubat rifampicin yang digunakan untuk merawat kuman TB, mereka boleh menyebabkan masalah platelet rendah juga, dan juga boleh menyebabkan masalah hati.
Jadi keadaan ini menjadi lebih kompleks dengan adanya masalah penyakit kencing manis, kerana kencing manis juga boleh mendatangkan masalah di dalam hati sekiranya mereka ada masalah. Sekiranya mereka ada fatty liver, ya, bermaksud kolesterol mendap di hati, jadi itu akan lebih merumitkan lagi proses rawatan mereka, ya. Tapi alhamdulillah setelah kita berjaya memberhentikan ubat TB itu untuk buat sementara waktu, ya, dan kemudian kita monitor, dan alhamdulillah fungsi hatinya kembali normal, ya, dan fungsi bilik lainnya pula kembali normal, ya. Jadi begitulah pentingnya multidisciplinary team, ya, maksudnya doktor pakar yang terlibat perlulah sentiasa berbincang, berkomunikasi, ya, untuk mendapatkan rawatan yang terbaik untuk pesakit tadi. Oh, ada sedikit komen daripada Miss Raha Tuhaijan, ya. Salam Dr. Yakin, nice conversation. Thank you Miss Raha. Thank you for joining us, right? Keep up the conversation. Untuk netizen di luar sana, kalau ada soalan ataupun persoalan, boleh sharekan di ruangan komen untuk kita cuba jawab, ya. Mungkin Dr. Lin ingin tambah apa-apa input mengenai kencing manis dan TB? Okay. Terima kasih Dr. Yakin dan terima kasih para penonton. Tolong share sikitlah, kerana intention Dr. Yakin and I ialah untuk share knowledge kepada para penonton public untuk create awareness among the public untuk kencing manis dan juga TB. So bagi pesakit yang tak ada, bagi golongan yang sihat yang tak ada kencing manis, alright, kami nak elakkan dapat kencing manis. Bagaimana elak? Saya selalu menyarankan kami untuk turun berat. Alright, turun berat, calculate your BMI supaya BMI tak lebih daripada 23 jika dan juga exercise, juga kurangkan gula manis semua tu. Okay, yang kedua, jika keluarga ada kencing manis, kamu sendiri, ya, tak kira usia sekarang, usia 18 hingga 20, 30, satu dalam 20, just now ada mention, 20 orang muda ada satu orang dapat kencing manis, terutamanya di negeri-negeri Sembilan, negeri Kedah, semua. Okay. So, jika ahli keluarga ada kencing manis, tolong kurangkan berat. Selain itu, early detection. That means check your gula. Check your gula. Jika dapat kencing manis, dapatkan bantuan daripada doktor untuk rawat dengan serta-merta. Tak boleh memanjangkan atau tak boleh tunggu lagi, ya. Yang ketiga, malangnya jika kamu dapat kencing manis, perlu makan ubat, perlu ikut nasihat doktor. Dan ketiga, yang penting ialah jika kamu ada batuk-batuk, jika ada batuk atau batuk kahak atau ada susah nafas atau demam dengan berpanjangan, tolong dapat bantuan doktor supaya TB ini dapat dikesan dengan serta-merta dan dirawat dengan serta-merta. Jika sudah terlalu panjang atau berlamaan, itu masa terlalu panjang untuk tunggu, atau sudah delay, komplikasi dia sangat tinggi. Kenapa komplikasi tinggi juga ada disebabkan oleh banyak masalah komplikasi, ya. Metabolic syndrome selalu dengan obesity, ada obstructive sleep apnea, ada hypoventilation syndrome, compensation untuk paru-paru dia sudah sudah sangat kecil. So senang dapat komplikasi TB, ya. Tambahan pula jika dia merokok, jika kamu merokok, badan besar, merokok, kencing manis, darah tinggi dan 5 tahun kamu tak treat lagi, susah. Saya selalu kata saya seorang fortune teller, penitik, apa tu? Penitik nasi. Tukang tilik. Jika saya boleh calculate, jika kamu umur 30, obesity, kencing manis sudah 5 tahun, kamu rokok 1 pack per day,
tambahan kamu tak kisah gula sangat tinggi HbA1c, saya boleh 5 tahun dapat masalah buah pinggang, 10 tahun kamu bye-bye. Alright, so itu sangat dahsyat dan population ini sangat tinggi di Malaysia, undiagnosed. So balik kepada apa yang saya nak bincangkan. Sorry saya rasa sangat khawatir tentang golongan masyarakat Malaysia yang berobesiti dan kencing manis. Yang keempat, jika kamu dapat kencing manis dan juga rawatan TB ini kamu perlu makan ubat juga. Ada ramai patient skip ubat, tak makan ubat TB dan tak follow up TB. Itu boleh memainkan satu faktor untuk TB resistant dan TB treatment failure juga. Dan jika jika ada komplikasi tentang TB failure, tolong cari doktor. Cari doktor jika untuk dapat bantuan. Okey, doktor sentiasa membantu. Okey, so dari segi kedua-dua. So gula tinggi sangat penting Jika dalam treatment rawatan TB ni gula tak boleh tinggi, tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. Perlu guna insulin atau ubat-ubat kencing manis. Okey, thank you. Jadi maksudnya penting Dr. Lim, untuk kita betul-betul memastikan gula itu berada di tahap yang normal dan optimum untuk memastikan TB itu sembuh on time TB itu sembuh seperti yang kita cadangkan Cuma kadang-kala sekiranya gula tetap tidak terkawal itulah yang antara punca menyebabkan TB tak dapat dirawat dengan baik tak dapat dirawat dengan sepenuhnya sehingga terpaksa memanjangkan tempoh rawatan daripada biasanya 6 bulan sehingga kadang-kadang boleh menjangkau kepada setahun Okey, baiklah, ada soalan daripada Siti Maisarah Pada pendapat saya, penyumbang utama kepada peningkatan kencing manis pada masa kini dalam kalangan orang muda adalah kerana perkembangan sektor pemakanan segera fast food di negara kita. Terlalu mudah untuk kita dapatkan makanan yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat, tinggi sugar sekarang. Hanya dengan one click di online, makanan sampai dalam beberapa minit. So, sebagai pengguna yang bijak, kita kena bijak dalam memilih makanan yang sihat. Ya, betul sekali Siti Maisarah, sangat pendapat yang sangat on point memang saya pun sangat bersetuju sekarang ini dengan adanya delivery yang sangat pantas dalam masa kurang dari 30 minit kita boleh mendapat makanan fast food yang tidak berapa sihat itu Jadi mungkin dalam sesi pembincangan dengan dietitian beberapa hari lepas kita ada hadkan, kita cuba limitkan bahawa kalau kita nak juga makan kadang-kadang kalau teringin kita cuba hadkan paling kurang maksudnya paling banyak pun sebulan sekali tak boleh lebih daripada jumlah tersebut. Mungkin Dr. Lim nak bagi input sikit tentang this point. Okey, input yang selalu saya suka kata Malaysia adalah satu negara yang penuh dengan makanan, okey, dan makanannya sangat sedap dan sangat berbilang kaum, then it's very exciting and interesting lah. Itu a strong point. Tapi on the other hand, dia boleh menyebabkan masalah kencing manis menjadi sangat rumit kerana semua makanan dan minuman yang kamu beli luar itu because of business, because of attraction, dia perlu campur lebih banyak gula, manis, garam untuk attract you masin dan juga a lot of pedas, masam, attraction. Ada yang satu kajian kata kamu minum satu bubble tea itu equal makan itu gula beberapa bukan ratus lah, puluh gula-gula. Okey, itu sangat dahsyat. So jika kamu ialah pesakit kencing manis, lebih baik kamu tahu perlu kawal. Okey, jika tak pergi tempat tu lebih baik. Okey, saya nak actually put a sort of siri kata dalam klinik saya, makanan terlalu banyak atau manis itu racun
untuk pegawai kencing manis, pesakit kencing manis. So jika kamu rasa tak boleh kontrol, jangan pergi. Jangan pergi luar minum, makan semua tu kerana attractionnya lebih daripada kawalan kamu. Tapi jika kamu ialah satu pesakit yang sihat, tak ada kencing manis, tapi kamu obese, ada keluarga ada kencing manis, kamu perlu kontrol sendiri juga, jaga BMI. Boleh makan, mungkin macam durian musang king lah. Sangat atraktif, sangat menarikkan, tapi dan selepas makan kamu akan rasa sangat happy. Itu sudah proven endorfin, serotonin semua tu akan disekret menyebabkan kamu rasa gembira. So makanan memang boleh menyebabkan kamu gembira, tapi apa yang akibatnya ialah dia sangat dahsyat. Okey, akibatnya sangat dahsyat. Itu satu. Dan kuantiti. Alright, so jika terlalu manis atau bubble tea atau yang paling biasa teh tarik, kamu boleh order teh tarik tanpa gula. Boleh tak teh tarik tanpa gula? Tak boleh lah. Teh tarik kurang gula, kurang manis. Tapi jika kurang manis, masih manis. Malaysia punya food masih manis. So itu kami perlu update ourselves lah. Jika and the older food is even worse actually dari segi kesihatan. Dulu kami perlu naik tangga atau turun tangga atau pergi lift untuk pergi ke restoran, bayar, ambil tompet, keluarkan money untuk pergi restoran, KFC atau McDonald's semua tu. Tapi jika order food dalam tangan saja, then they send to the office bekerja di office tak payah gerak. Itu tak ada sukan, tak ada exercise lagi teruklah. So pentingnya ialah kesedaran. Okay, kesedaran dan translate to action, dan seterusnya boleh mencegah daripada berubat. Okay. Right, okay, terima kasih Dr. Lim ya. Nampaknya ada soalan daripada Encik Nazan ya. Dok, kebanyakan orang tak tahu beza antara TB dengan COPD atau NSIP. Mostly bila batuk yang kuat, mentaliti netizen adalah TB ya. Jadi memang betul ya Encik Nazan ya, awareness ataupun knowledge tu masih belum ada di kalangan masyarakat kita dengan baik ya. Sebab itulah kita betul-betul berikhtiar, berusaha untuk menyebarkan health awareness ya, health knowledge, supaya masyarakat kita lebih cakna ataupun lebih aware, lebih tahu tentang bahayanya masalah TB, masalah kencing manis. Jadi memang betul kerana pesakit yang ada TB, pesakit yang ada COPD, pesakit yang ada NSIP, simptom mereka lebih kurang sama. Ketiga-tiga mereka akan ada batuk yang berterusan, ketiga-tiga mereka boleh ada susah nafas ya. Jadi sebab masyarakat kita masih belum aware ya tentang berapa banyak jenis masalah paru-paru yang boleh batuk berterusan. Jadi sebab itulah mereka terus kata ini adalah TB. Jadi ini adalah satu mentaliti yang tidak berapa bagus. Kita perlu menambahkan pengetahuan mengenai penyakit batuk berterusan. Tak semestinya batuk berterusan adalah TB ya. Batuk berterusan juga boleh bermaksud COPD ataupun NSIP. Jadi sebab itulah pentingnya untuk berbincang dengan doktor anda, mendapatkan diagnosis yang sebenar. Adakah batuk berterusan ini sebab TB ataupun adakah sebab COPD ataupun NSIP ya. Kita perlu membuat ujian lanjut ya, perlu buat HRCT untuk mengetahui NSIP atau tidak, perlu buat spirometri untuk tahu COPD ataupun tidak ya, perlu buat ESR test, sputum AFB untuk confirm TB ataupun tidak. Okey. Baiklah, ada soalan lagi daripada Miss Raha Tuhaijan ya, 67 tahun, lelaki yang ada kencing manis darah tinggi, kemudian ada TB paru-paru, mendapat komplikasi TB otak dan sekarang tengah menghabiskan ubat TB tetapi masih on steroid ya. Jadi soalannya ialah berapa lama kita perlu sambung steroid tersebut dalam pesakit ini ya. Jadi kalau kita melihat rejim untuk rawatan TB meningitis ya, dia berbeza mengikut tahap TB meningitis tersebut. Jadi TB meningitis ada 3 tahap ya, tahap 1, 2 dan 3 bergantung kepada keadaan kesedaran ataupun GCS pesakit pada masa itu ya. Tetapi secara kasarnya kita akan berikan secara intensif selama 4 minggu ya. Kemudian kita akan perlahan-lahan menurunkan dos steroid tersebut dalam tempoh 4 minggu yang seterusnya sehingga kita boleh offkan terus. Jadi Puan Miss Raha, tengok TB meningitis dia tahap berapa, tahap 1, 2 ataupun 3 ya, kerana setiap tahap tersebut dia punya jangka masa steroid dia adalah agak berbeza.
Okey, harapnya menjawab soalan ya. Jadi mungkin Dr. Lim, kita hanya tinggal beberapa saat lagi sebelum kita tamat. Mungkin last kata-kata terakhir ataupun take home message. The take home message ialah cuba elakkan kencing manis. Okey, bagaimana elak kencing manis? Kurangkan BMI. Okey, BMI saya rasa if you can kurang dalam 3 bulan, kurang 1 BMI. Misalnya 28, you to 27, 26 to 25, you boleh elakkan dapat kencing manis dengan baik. Jika ada kencing manis, tolong dapat rawatan. Jika ada batuk berturutan lebih daripada 1 minggu, ada demam, perlu beritahu, oh mungkin saya ada TB tak? Itu perlu di rule out, okay? Kerana sangat-sangat prevalent di Malaysia. Dan ketiga, jika ada TB, tolong kurangkan gula, kontrol gula dengan baik dan melalui makanan, exercise dan ubat, dan memakan ubat menurut nasihat doktor makan ubat TB. Okey, dan supaya itu TB dan kencing manis boleh rawat dengan baik, komplikasi kurang, side effect kurang dan pesakit boleh hidup dengan keadaan yang lebih baik dan stabil. Okey, so Malaysia tolong orang Malaysia tolong sedarkan bahawa kencing manis itu sangat membahayakan. Okey, terima kasih. Okey, baiklah, mungkin daripada saya ya kata-kata terakhir, sekiranya anda pengidap TB ya dan juga kencing manis, pastikan anda mengambil ubat-ubatan yang diberi oleh doktor mengikut aturannya ya. Ubat TB perlu dihabiskan selama 6 bulan ya, walaupun anda telah rasa sihat tetapi tetap juga perlu habiskan ubat TB selama 6 bulan. Dan jika anda ada kencing manis, pastikan anda makan juga ubat kencing manis di samping makan ubat TB tersebut ya. Jadi pastikan makan ubat mengikut aturannya seperti yang dicanangkan oleh doktor. Okey, mungkin itu sahaja dulu daripada kami. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada sesi bilang yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Sekian, bye. terima kasih.